Oleh sebab itu, sekiranya dasar-dasar tidak berubah, saya tidak nampak macam mana Talent Corp Malaysia mampu untuk menarik balik sebahagian besar daripada 750,000 warga tempatan yang bekerja di luar negara. Dengan kata lain, Datuk Yang Pertua, kita harus mengamalkan dasar-dasar yang bukan sahaja colour blind, tetapi juga cable politics blind, supaya kita hanya memilih yang paling baik. Kita perlu menggalakkan pengusaha atau entrepreneurs, bukanlah kroni. Sama seperti kita perlukan lebih banyak orang-orang yang berpakaran. Dan sebagai satu contoh di mana kita bukan sahaja hanya memberikan show-show dan cadangan, tapi ini pun telah diperkenalkan di negeri-negeri Pakatan Rakyat seperti Pulau Pinang. Apabila Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjalankan tender terbuka, sungguh pun ada pihak tertentu yang rasa bahawa kontraktor-kontraktor Melayu tidak akan mendapat tender. Tapi apabila tender terbuka ini dijalankan sepanjang 2 tahun ini, kita mendapati yang mendapat tender secara terbuka, secara bersaing secara terbuka tanpa ada sebarang kronisme, yang mendapat kontrak-kontrak kerajaan ini 70% datang daripada kontraktor Melayu. Nah, ini menunjukkan bahawa kontraktor Melayu memang berkemampuan berdaya saing sampai ke tahap dunia. Hanya mungkin kontraktor UMNO sahaja yang tak dapat berdaya saing. So, yang nak jadi jago kampung, saya rasa bukanlah rakyat Malaysia. Mungkin yang mahu hanya mereka jadi jago kampung supaya mereka boleh terus berkekalan kuasa ialah Barisan Nasional sendiri. Ketiga, sekiranya Kerajaan Persekutuan ingin mensejahterakan kehidupan rakyat, langkah utama ialah untuk membenteras amalan rasuah yang telah makan perbelanjaan 28 bilion ringgit setiap tahun. Sekali lagi saya mendesak penubuhan suatu suruhanjaya siasatan diraja untuk menyiasat siapa yang bertanggungjawab lesap dan kebas 52 bilion ringgit saham Bumiputera yang hilang, yang tidak sampai kepada orang Melayu dan orang Bumiputera yang miskin. Kalau kita cakap tentang kontrak sosial, yang penting ialah supaya rakyat Malaysia dapat mengecapi hasil kejayaan negara. Dan saya tidak faham mengapa kerajaan tidak mahu menubuhkan satu suruhanjaya siasatan diraja untuk menyiasat mendapat balik 52 bilion ringgit saham supaya dapat diagihkan kepada orang Melayu dan orang Bumiputera yang miskin. Di mana-mana kita pergi, tanya orang-orang kampung, jarang ada seorang pun yang dapat saham. Malah mereka boleh jawab balik, takkan kita boleh dapat saham, ini hanya untuk orang UMNO saja. So di sini, di mana datangnya keadilan? Bukankah lebih penting bahawa kita dapat balik 52 bilion ringgit ini agihkan semula kepada orang Melayu, orang bumi yang miskin? Dan saya rasa itulah yang kita sebutkan tentang kontrak sosial yang sebenarnya. Di samping itu, pengumuman pembekuan kenaikan tol untuk Lebuh Raya Plus saya rasa tidak bermakna apabila kerajaan pusat masih terpaksa membayar ganti rugi. Malah pengumuman baru-baru ini oleh PLAS bahawa wang ganti rugi yang akan dibayar oleh kerajaan pusat selama 5 tahun adalah 5 bilion ringgit. Satu jumlah yang sangat besar dan agak mengejutkan. Dan ini bukanlah yang diutang kepada PLAS, masih ada 2.5 bilion ringgit yang belum bayar, yang akan menjadi jumlah yang perlu dibayar oleh kerajaan sebanyak 7.5 bilion ringgit. Dan saya rasa PLAS pasti gembira menerima ganti rugi ini kerana menerima bayaran tanpa perlu berusaha membuat apa-apa kerja pun. Sudah tiba masanya kerajaan Malaysia untuk mempertimbangkan program mengambil alih konsesi ini, nationalisation, one off, sekali saja nationalisation, kerana PLAS telah
dan juga konsesi tol telah mendapat keuntungan. Kos pembinaan, kos maintenance, kos gaji semua sudah dapat balik. Sekarang apa yang dia kutip hanyalah untung bersih sahaja. Dan saya rasa kalau mereka nak untung sudah untung, janganlah untung lebih. Dan ini memang untung lebih. Ini macam dia sudah dapat 2 buah Mercedes, tapi nak 20 buah lagi. Saya rasa 2 buah dah cukuplah. 1 untuk dia, 1 untuk isteri. Takkan nak dapat sampai 20 buah. So itu sebab demi kepentingan rakyat adalah perlu bahawa kenaikan ini tidak harus dibenarkan. Dan kalau tak mampu, saya rasa kerajaan mestilah mempertimbangkan untuk mengambil alih konsesi ini. Nah, kesan negatif apabila membayar ganti rugi plus sebanyak 5 bilion ringgit untuk 5 tahun ialah bahawa ia akan menambahkan hutang kerajaan persekutuan dan caj perkhidmatan hutang ke paras yang tidak sihat. Menurut laporan ekonomi Kementerian Kewangan untuk 2010-2011, jumlah hutang kerajaan persekutuan akan melonjak sebanyak 12.6% daripada 362.4 bilion pada 2009 kepada 408.2 bilion pada 2010. Ini menjana hutang sebanyak, ini bermakna setiap rakyat Malaysia, setiap daripada 20 juta rakyat Malaysia berhutang RM15,118, atau bermakna mana-mana bayi yang melahir akan berhutang RM15,000. Jika kita mengambil kira bayaran lebih RM1 bilion setiap tahun kepada PLAS, ianya adalah bayaran dan bebanan hutang kepada negara yang berlebihan. Sejajar dengan itu, caj perkhidmatan hutang atau debt service charges akan meningkat daripada 14.2 bilion pada 2009 kepada 15.9 bilion pada 2010 dan dijangka melonjak kepada 18.6 bilion pada 2011. Nah, saya rasa ramai rakyat Malaysia tidak berpuas hati bahawa negara terpaksa menanggung hutang hanya untuk membolehkan satu syarikat sahaja mengaut keuntungan yang maha besar ini. Dan ini memang tidak adil kerana hanya memihak dan memberi manfaat kepada kroni Barisan Nasional. Teras keempat, iaitu memantapkan penyampaian perkhidmatan awam. Saya harap bahawa kerajaan boleh berusaha untuk memastikan produktiviti, efisiensi dan integriti dapat dipertingkatkan. Kita perlu memperbanyakkan innovators, bukanlah Little Napoleon. Dan sungguh pun kita telah mendedahkan siapa Little Napoleon. Nampaknya kerajaan persekutuan lebih suka memihak dan melindungi Little Napoleon daripada mengambil tindakan. Saya ingin menegaskan bahawa bukan semua anggota perkhidmatan awam bersikap macam Little Napoleon. Hanya segelintir kecil saja. Tetapi bab kata pepatah, nila setitik rosak susu sebelangga. Oleh itu, sekiranya tindakan tegas tidak diambil ke atas Little Napoleon yang membazirkan wang dan juga menyusahkan rakyat, saya rasa usaha kita untuk memantapkan penyampaian perkhidmatan awam hanya tinggal cerita dongeng saja. Di sini saya ingin juga mencadangkan bahawa cukai perkhidmatan 6% yang dicadangkan ke atas stesen-stesen hiburan Astro yang akan membolehkan kerajaan mengutip 150 juta ringgit dan kenaikan 5% kepada 6% yang secara keseluruhannya termasuk daripada Astro akan membolehkan kerajaan persekutuan mengutip 759 juta lagi. Saya rasa tambahan 759 juta yang akan dikutip daripada rakyat amat membebankan. Hiburan Astro adalah hiburan untuk orang miskin. Mengapa kita harus mengenakan bayaran atau bebanan yang lebih? Orang biasa dekat Malaysia tidak mempunyai peluang
untuk mengambil cuti dekat Europe atau London. Mereka hanya boleh lihat London menerusi kaca mata televisyen. Oleh itu, saya harap janganlah mengenakan cukai perkhidmatan ini supaya sekurang-kurangnya kita dapat menikmati, kita membolehkan rakyat menikmati hiburan yang bersih, hiburan yang sihat. Dan pada keseluruhannya, kalau kita lihat belanjawan 2011 ini, perubahan cukai yang dicanangkan tidak mengurangkan kutipan cukai. Sebaliknya, menambah kutipan cukai sebanyak 94 juta. 94 juta ringgit ini. So, macam mana belanjawan 2011 boleh diwawakan sebagai berkepentingan rakyat sekiranya ia menambah kutipan cukai daripada rakyat dan bukan sebaliknya. Oleh itu, adalah diharapkan bahawa show-show yang dicanangkan ini boleh mencerminkan satu belanjawan yang berjiwa rakyat. Dan sekali lagi, saya ingin meminta bahawa menara 100 tingkat warisan merdeka ini dibatalkan. Kerana ada banyak ruang yang kosong dan saya rasa ada banyak keperluan yang harus dibelanjakan demi mementingkan rakyat biasa Malaysia. Bukanlah syarikat-syarikat tertentu yang hanya menjadi kaya kerana dapat menjalankan kerja pembinaan menara warisan merdeka. Sekian, terima kasih.